Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan sambung bagi mata pelajaran Muamalat Darjah 4. Pelajaran kedua untuk tajuk Al-Ariyah, tanggungjawab Al-Musta'ir, iaitu orang yang meminjam dan permasalahan berkaitan hukum Al-Ariyah. Terlebih dahulu, kita mengingat semula apakah pengertian Al-Ariyah. Al-Ariyah dari segi bahasa bermaksud pinjam-meminjam. Dari segi istilah, meminjamkan kepada orang lain barang yang dimilikinya secara percuma untuk diambil manfaat daripadanya. Seterusnya, kita mengingat semula rukun-rukun Al-Ariyah. Ingat lagi tak rukun-rukun Al-Ariyah? Baiklah, kita lihat semula. Yang pertama, Al-Mu'ir, iaitu orang yang memberi pinjam. Yang kedua, Al-Musta'ir, iaitu orang yang meminjam. Yang ketiga, Al-Musta'ar, barang yang dipinjamkan. Dan yang terakhir, yang keempat, Al-Siwah, iaitu lafaz ijab dan kabul. Mari kita lihat tanggungjawab Al-Musta'ir, iaitu orang yang meminjam. Yang pertama, barang pinjaman adalah barang amanah. Sebagai seorang peminjam, kita kena tahu bahawa barang yang kita pinjam adalah barang amanah. Maka sekiranya kita meminjam barang dari orang lain, kita perlu menjaga ia dengan sebaiknya kerana ia adalah amanah. Tanggungjawab kedua, jika berlaku kerosakan. Situasi pertama, penggunaan yang diizinkan. Sekiranya berlaku kerosakan sewaktu penggunaan yang diizinkan. Sebagai contoh, meminjamkan kain untuk dipakai, lalu menjadi semakin nipis atau koyak. Apa yang sepatutnya dilakukan oleh orang yang meminjam? Mereka tidak wajib ganti, kerana kain itu memang diizinkan untuk dipakai dan adat kain yang dipakai semakin lama akan menjadi tipis atau koyak. Maka tidak wajib ganti. Situasi kedua, sewaktu penggunaan selain yang diizinkan. Berlaku kerosakan. Sebagai contoh, meminjamkan kain untuk dipakai, tetapi digunakan sebagai alas meja lalu koyak. Apa yang sepatutnya dilakukan oleh orang yang meminjam? Wajib ganti. Ini kerana mereka meminjam kain tersebut untuk dipakai, tetapi mereka gunakan sebagai alas meja. Maka mereka wajib ganti. Tanggungjawab yang ketiga, jika berlaku kecuaian, contoh dicuri atau terbakar atau bencana alam, wajib ganti. Tanggungjawab keempat, mengambil manfaat dengan kadar yang diizinkan. Sekiranya kita meminjam sesuatu barang, kita perlu gunakan dengan kadar yang kita minta. Orang yang memberi pinjam maklum dan tahu kita gunakan barang yang dipinjam tu untuk apa. Sebagai contoh, meminjam kereta dari Johor Bahru untuk ke Kuala Lumpur. Tidak mengapa jika hanya dibawa hingga ke Melaka, tetapi tidak harus membawanya hingga ke Perlis. Maksudnya di sini, sekiranya kereta itu dipinjam dari Johor Bahru untuk ke Kuala Lumpur dan mereka singgah ke Melaka, tidak mengapa kerana Melaka terletak di antara perjalanan Johor Bahru ke Kuala Lumpur. Sekiranya mereka meminjam kereta itu dan membawanya hingga ke Perlis, ianya tidak dibenarkan dan ianya tidak sah. Seterusnya, permasalahan berkaitan hukum Al-Ariyah. Yang pertama, haram. Kenapa hukumnya haram? Haram meminjamkan barang yang dipinjam kepada orang lain tanpa izin. Sebagai contoh, Ali telah meminjam kereta daripada Abu,
Kemudian Ali memberi pinjam pula kepada Ahmad kereta tersebut. Sedangkan kereta itu bukan milik dia. Dia sudah meminjam kereta tersebut daripada Abu. Maka hukumnya adalah haram. Kerana apa? Kerana manfaat itu bukan miliknya. Maksudnya di sini, jika kita meminjam barang daripada orang lain, kita tidak boleh memberi pinjam barang tersebut kepada orang lain kerana manfaat itu bukan milik kita. Faham ya? Yang kedua, jika al-mu'ir mengenakan syarat bayaran sewa atau mengambil manfaat daripada al-musta'ir. Jika pemberi pinjam mengenakan syarat bayaran sewa atau mengambil manfaat daripada orang yang meminjam, jadi akad sewa yang fasid. Menjadi akad sewa yang tidak jelas. Ini kerana tidak ditetapkan kadar sewanya, bukan akad pinjam. Sebagai contoh, Ali meminjamkan kereta kepada Umar selama 3 hari dengan syarat Umar mesti membayar kepadanya RM100 atau Umar mesti menghantar Ali ke tempat kerjanya selama tempoh tersebut. Al-Mu'ir, iaitu Ali, mengenakan syarat atau mengambil manfaat kepada yang meminjam kerana meminta Umar membayar dan menghantarnya ke tempat kerja selama tempoh Umar meminjam kereta tersebut. Maka al-musta'ir, iaitu orang yang meminjam, wajib membayar sewa kadar ujratul misli, iaitu nilai sewa semasa. Maksudnya, Umar wajib membayar sewa kadar ujratul misli, iaitu nilai sewa semasa kepada Ali. Seterusnya, permasalahan yang ketiga. Sekiranya seseorang menyewa sesuatu barang, kemudian meminjamkan kepada orang lain, lalu berlaku kerosakan terhadap barang pinjaman. Jika barang disewa sah, peminjam tidak wajib ganti. Jika barang sewaan yang fasid, iaitu tidak jelas, peminjam wajib ganti. Sebagai contoh, Ali menyewa kereta kemudian meminjamkan kepada Umar. Jika kereta itu rosak, Ali tidak perlu mengganti atau membaiki kerosakan tersebut. Sebaliknya menjadi tanggungjawab Umar untuk membaikinya. Maksudnya di sini, jika kita menyewa, ia bukan pinjam. Kalau kita pinjam, kita boleh pinjamkan barang yang kita pinjam kepada kita tidak boleh pinjamkan barang yang kita pinjam kepada orang lain. Hukumnya haram. Berlainan dengan sewa. Kalau sewa, kita boleh memberi pinjam barang yang kita sewa kepada orang lain. Jika barang yang disewa sah, peminjam tidak wajib ganti. Maksudnya, bukan peminjam yang menggantikan, tetapi orang yang menyewa. Jika barang sewaan yang fasid, maksudnya jika barang yang disewa itu tidak jelas, peminjam yang wajib ganti. Seterusnya kita lihat sambungan bagi permasalahan yang ketiga. Sekiranya seseorang menyewa sesuatu barang, kemudian meminjamkan kepada orang lain, lalu berlaku kerosakan terhadap barang pinjaman, maka baginya harus kepada siapa? Al-Mu'ir, iaitu pemberi pinjam, membatalkan atau menarik semula izin al-musta'ir, iaitu orang yang meminjam. Pemberi pinjam membatalkan atau menarik semula izin orang yang meminjam, sekalipun tidak ditetapkan masanya. Tadi dia kata 3 hari. Boleh, maka harus hukumnya. Atau belum sampai masa yang telah dipersetujui.
Maksudnya belum sampai lagi 3 hari. Belum sampai tempoh 3 hari, maka boleh. Harus hukumnya. Sebagai pengukuhan bagi pembelajaran kita pada hari ini, murid diminta untuk membuat tugasan dan latihan tersebut di dalam buku tulis. Setelah siap, hantar kepada cikgu. Sekian, terima kasih. Kita akan sambung lagi pembelajaran kita bagi mata pelajaran lain pada masa yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.